Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu tentang kematian seorang pelajar yang bernama Zara kini mulai tular. Yang kita tunggu-tunggu sebenarnya ialah apa komen daripada Perdana Menteri Anwar Ibrahim sendiri. Ada beberapa message daripada pengikut di channel saya mula bertanya. Ialah saya dari Sabah, mereka pun bertanya macam mana perkembangannya. Dan paling mereka mau tahu ialah apa komen Anwar Ibrahim, bagaimana mau selesaikannya, dan apa hasil siasatan yang kini sedang update. Ini jawaban Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, sebelum saya sampaikan kepada Anda semua apa komen Anwar Ibrahim terhadap kes dan isu ini, saya nak kongsi dulu dengan Anda semua. Apa perkembangan terkini tentang kes Zara Khairina ini? Seorang menteri dalam kabinet Sabah membuat satu penafian, yaitu Datuk Dr. Arifin. Beliau memberikan penafian bahawa bukan anak saya yang terlibat, kata Datuk Dr. Arifin, apabila tular di media sosial, kononnya orang yang terlibat itu ada kaitan dengan keluarga Datuk Dr. Arifin. Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arif, menafikan dakwaan bahawa anak perempuannya terlibat dalam kematian Zara Khairina Mahathir. Penafian itu dibuat berikutan hantaran media sosial yang mendakwa seorang pelajar bernama Farisha ialah anaknya turut terlibat dalam kejadian tersebut. Saya tidak mempunyai anak dengan nama itu dan tidak ada anak yang belajar di sekolah tersebut, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, hari ini juga kubur Zara Khairina telah pun digali semula untuk membuat siasatan lebih lanjut. Oke, sekarang giliran. Apa komen Anwar terhadap isu Zara Khairina ini? Tapi sebelum itu izinkan saya minta Anda tekan butang like, share dan juga berikan komen kami sayang Malaysia. Baik, sebelum itu saya nak kongsikan dengan Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, kita tidak sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita pun tak sembuh daripada penyakit, dan penyakit bertengek, bersembunyi dalam tubuh badan kita sehingga kita jatuh sakit yang berlarutan dan akhirnya penyakit-penyakit yang besar pula mula menimpa kita. Hidup kita sengsara. Tapi dengan peningkatan daya imun badan yang dididik oleh imun badan Transfer Factor terapi imun ini, imun badan kita bertindak kuat, bijaksana untuk mengenal mana satu lawan, mana satu kawan, sehingga dapat menghapuskan akar penyakit yang tinggal dalam bersarang dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk Transfer Factor for Life terapi imun ini melalui nomor telefon saya yang tertera, dan ini ada produk yang lulus KKM, halal, diperakui dokter-dokter di seluruh dunia dan di Malaysia, dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Dapatkannya sekarang dan jangan tangguh-tangguh lagi. Mungkin ini jalan yang Tuhan berikan kepada Anda untuk lepas daripada masalah kesehatan Anda. Baiklah, ini jawaban daripada Anwar Ibrahim berkait dengan kes Zara Khairina. Kata Anwar Ibrahim, ini kerajaan madani. Kita tidak akan lindungi pembunuh. Wah, saya suka sebenarnya komen Anwar Ibrahim ini. Sebab dia terus terang menyatakan tidak akan membantu mana-mana pembunuh yang pernah berlaku. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan siasatan berhubung kes kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir di Sabah perlu dilakukan secara telus tanpa melindungi sesiapa. Beliau berkata, kes tersebut tidak boleh dipandang ringan, terutamanya memandangkan pelbagai dakwaan yang timbul termasuk mangsa terjatuh, ditolak serta dibuli. Anak kita di Sabah meninggal dunia. Ada kata jatuh, ada kata ditolak, ada kata sebab buli. Kita tidak pandang ringan dan tidak mahu ia dijadikan bahan politik, kata Anwar. Arahan kita jelas, tiada tolak ansur. Tidak kira anak siapa sekalipun, anak menteri kah atau anak siapakah, saya tidak peduli, kata Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata demikian
Beliau sendiri telah menghubungi Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail, Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar serta Menteri Dalam Negeri bagi memastikan siasatan dilaksanakan seadilnya. Kata Anwar, saya tanya, apakah ada kesilapan siasatan Zara Khairina? Kalau ada, ambil tindakan. Ini satu kematian. Tidak kiralah anak orang miskin atau anak kaya. Di gunung, di darat atau di laut, kita ambil tahu kerana siasatan mesti dijalankan dengan telus. Saya sedih kerana ini mungkin anak atau cucu saya. Oleh kerana terdapat syakwa sangka, Jabatan Peguam Negara telah mengarahkan supaya kubur digali semula untuk bedah siasat, kata beliau lagi. Selain daripada itu, Anwar Ibrahim juga menyatakan bahawa beliau akan memantau sendiri siasatan itu dan tidak akan melindungi sesiapa. Kata Anwar Ibrahim, ini kerajaan madani. Kita tidak akan melindungi pembunuh, kata beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini isu politik yang panas. Terdapat pelbagai isu yang paling panas. Antara yang paling panas ialah bubarkah Barisan Nasional. Okey, kita akan ulas itu selepas daripada ini. Jadi, ikuti ulasan yang seterusnya tentang sejauh mana Barisan Nasional akan tumbang. Tapi kali ini kita nak cerita pula tentang apa yang Mahathir takut kepada Anwar Ibrahim sebenarnya. Kalau kita lihat sejarah dan politik Malaysia, ada beberapa perkara yang memang membuat Mahathir takut atau paling kurang berhati-hati dengan Anwar. Takut di sini bukan semata-mata fizikal, tapi takut dari segi politik, reputasi dan legasi. Berikut antara faktor utama yang menyebabkan Mahathir takut dengan Anwar Ibrahim. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saudara-saudara sekalian, pertikaian, perseteruan dan juga pertembungan antara Mahathir dan Anwar sudah tidak dapat dibendung lagi. Mereka memang seteru, memang Mahathir memang tidak dapat menerima Anwar Ibrahim sebagai pemimpin yang lebih tinggi daripada beliau. Itu sebabnya sejak akhir-akhir ini pelbagai cara Mahathir ikuti, dia lanjurkan dan dia buat untuk mahu menjatuhkan Anwar Ibrahim. Terkini ada payung besar, terkini ada turun Anwar, tapi semuanya gagal. Saudara, sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dan izinkan saya kongsikan dengan anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara ringkas dan amnya ataupun general, imun badan kita yang lemah menyebabkan kita kena penyakit. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita kena penyakit. Dan sukar untuk sembuh daripada penyakit. Pelbagai penyakit mula tumbuh, kekal tinggal dalam tubuh badan kita, lalu kita tidak sembuh-sembuh daripada penyakit itu. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400% melalui peningkatan daya imun badan. Tubuh badan kita itu dididik menjadi bijaksana, maka akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita boleh dihapuskan. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga di Malaysia, halal. Kalau kamu sudah lama berdoa untuk kamu sembuh atau dapatkan kesehatan anda semula, ini mungkin pintu atau jalan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Saudara, Anwar tahu terlalu banyak rahsia Mahathir. Mungkinkah ini faktor pertama Mahathir takut Anwar? Anwar bukan sekadar bekas timbalan Perdana Menteri, tapi juga anak didik Mahathir dulu. Sepanjang hampir 1 dekad bersama, Anwar berada dalam inner circle kerajaan dan tahu strategi politik, jaringan perniagaan dan rahsia besar era Mahathir. Kalau rahsia ini terbongkar sepenuhnya, ia boleh mencalarkan legasi Mahathir sebagai bapa pemodenan dan mendedahkan sisi gelap pemerintahannya. Kedua, ketakutan terhadap pengadilan sejarah.
Anwar pernah dizalimi zaman Mahathir dengan pemenjaraan yang ramai anggap bermotif politik. Sekarang Anwar jadi Perdana Menteri. Mahathir mungkin bimbang. Suatu hari akan ada pembalasan politik atau pendedahan dokumen lama yang memburukkan namanya. Dalam politik, ketakutan paling besar ialah apabila lawan yang pernah kita jatuhkan kini berada di kerusi kuasa. Ketiga, Anwar kini mempunyai pengaruh besar di kalangan rakyat dan antarabangsa. Mahathir terkenal di luar negara, tetapi reputasinya tercalar selepas beberapa kontroversi dan U-turn politik. Anwar pula dilihat dunia sebagai ikon reformasi dan mangsa kezaliman politik. Mahathir tahu sokongan moral dan imej bersih Anwar di mata antarabangsa boleh menghapuskan naratif beliau. Keempat, Anwar adalah ancaman kepada legasi politik Mahathir. Mahathir mahu dikenang sebagai tokoh utama yang menentukan hala tuju negara selama berdekad. Tapi dengan Anwar memimpin dan berpotensi berjaya membawa Malaysia ke era baru, sejarah boleh menukar cerita dari Mahathir sebagai pahlawan kepada orang yang menghalang Anwar sebelum ini. Kelima, risiko hilang pengaruh dalam politik semasa. Walaupun Mahathir tidak lagi Perdana Menteri, beliau cuba kekal relevan melalui parti baru dan kenyataan politik. Kejayaan Anwar mengekalkan kestabilan politik kerajaan dan membunuh pengaruh politik Mahathir sepenuhnya. Mahathir tahu bila rakyat mula nampak Anwar berjaya, mereka akan melupakan Mahathir. Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda dan kenapa pula pada pendapat Anda, kenapa Mahathir paling takut kalau Anwar terus berkuasa? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Tengku Zafrul bersuara buka cerita tentang perkara yang paling panas berkait dengan 150 bilion US dollar. Wow, ini mengejutkan kita semua. Apabila Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri mendedahkan tentang cerita satu nilai produk yang bernilai 150 bilion US dollar. Apa ceritanya sehingga Tengku Zafrul menyekolahkan Ismail Jalil, kesian dia. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri, Senator Datuk Tengku Zafrul Abdul Aziz, telah menyekolahkan bekas Ketua Penerangan UMNO, Isam Jalil, ekoran dakwaan Isyam bahawa Malaysia perlu membeli produk bernilai 150 bilion US dollar agar Amerika Syarikat menurunkan tarif dari 25% kepada 19%. Betul ke ni? Tak, kata beliau. Amerika kenakan tarif kerana ada lebihan dagangan. Maksudnya kita jual lebih banyak tapi kurang beli daripada mereka. Jadi tujuan kita senaraikan pembelian ini adalah untuk menunjukkan kepada Amerika Syarikat kita pun banyak beli daripada mereka. Kita dapatkan senarai perancangan pembelian daripada pelbagai syarikat Malaysian Aviation Group bagi senarai. Syarikat lain pula beri senarai ini dan itu kita tunjuk kepada Amerika, katanya. Bila Amerika lihat kita ada perancangan membeli banyak barang daripada mereka, mereka pun kata boleh turunkan tarif. Yang inilah yang seringkali pembangkang tak pernah cakap. Mereka takut kedapatan kantoi mempengaruhi dan menghasut rakyat. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% secara umum dan ringkasnya. Kita apabila imun badan kita jadi lemah, apabila imun badan kita jadi bodoh, kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Kita mudah kena penyakit, kita berulang-ulang kena penyakit, tiap-tiap hari sakit. Semua itu karena imun badan kita yang jadi bodoh, semua itu karena imun badan kita yang jadi lemah dan menyerang diri kita sendiri.
Tetapi dengan adanya terapi imun ini mendidik semula imun badan kita menjadi remaja dan menjadi kuat, bijaksana semula. Kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang melawan, menyembuhkan dan mengatasi, menghapuskan akar penyakit yang bertindak tumbuh dalam tubuh badan kita. Terapi imun itu mengenal mana satu lawan, mana satu kawan. Jadi, dia sangat intelijen untuk menghapuskan musuh tubuh badan kita. Dapatkan produk ini melalui nomor telepon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau kau tangguh-tangguh, saya jamin kau rugi. Jangan sampai sudah merana baru kau cari produk ini. Saudara-saudara sekalian, bila Amerika lihat kita ada perancangan membeli banyak barang daripada mereka, mereka pun kata kita boleh turunkan tarif. Ini bukan pembelian baru, tapi senarai perancangan pembelian yang telah diatur oleh syarikat-syarikat sebelum tarif dikenakan. Antara barangan tersebut ialah pembelian bernilai 150 juta bagi tempoh 5 tahun oleh sektor semikonduktor, aero angkasa dan pusat data. Inilah 150 bilion US dollar yang dirujuk dalam pos itu. Ia melibatkan syarikat antarabangsa yang beroperasi di Malaysia. Beliau merujuk kepada rancangan Google yang mahu membuka pusat data sebagai contoh. Ia melibatkan duit Google, bukan duit rakyat Malaysia. Pemberian ini adalah sebahagian daripada pelaburan mereka di Malaysia. Dengan pelaburan ini akan wujud beribu-ribu pekerjaan untuk rakyat Malaysia. Pelaburan oleh MNS bagus untuk Malaysia. Jadi, apa masalahnya sekarang, kata beliau. Ada netizen dan penyokong kepada kerajaan perpaduan, penyokong kepada Zafrul Aziz. Mereka kata padan muka Isyam Jalil. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.